إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الكرام وأصحابه شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معلف ونسأل الله السر. كفى بك جهلا أن الناس Bawa? Suap apa? Ingat 24. Opat sikit kap. Kan gigi dah tak ada, tak kuat kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala kalla faqad urubital izz ma'a ta'ah wa zul ma'al ma'siyah fasarat ta'atuhu nuran wa izzan wa kashfa hijabin wa didduha ma'siyatun wa zulmatun wa zullun wa hijabun bainaka wa bainahu ta'ala. Walakin ma mana'aka minasy-syuhudi illa li'adami wukufika ma'al hudud wa istighaluka bihadzal wujud. Ingatlah sesungguhnya kemuliaan itu diikat, kemuliaan itu ditambat dengan ketaatan. Mana kemuliaan ada dalam taat, nak cari kemuliaan dalam taat. Kalau tak ada taat, dia takkan jadi mulia. Wala ya'izzu man hari-hari baca kan. Tidak akan jadi mulia orang yang melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan jadi mulia orang yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan suruh dia tak buat, Tuhan larang dia buat, dia takkan dapat kemuliaan. Dia akan dapat kehinaan. Itu satu. Sesungguhnya kemuliaan diikat dengan ketaatan. Ada taat zahir dan batin, maka mulialah orang tu. Kalau tak ada taat zahir dan batin, hinalah orang tu. Kalau ada taat zahir, batin tak ada pun, hina juga orang. Dia dua-dua kena selesai. Taat dia ada dua, zahir wal batin. Zahir syariat jaga, batin hakikat jaga. Dua-dua tu nak dibersihkan. Quran suruh wazaru zahiral ismi wa batinah. Naklah kamu melakukan pembersihan zahir dan batin. Baik. Dan kehinaan pula diikat dengan maksiat. Siapa nak hina, buat maksiat, dia akan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, atas dunia dia hina apa? Tak jumpa cari jalan, gelap. Tak jumpa jalan, tak puas orang ajak dia buat dah. Itu hina tu panggil. Kemudian dia pula rasa macam dia bagus je. Itu lagi bodoh. Jadilah ketaatan itu nur, cahaya. Fasara ta'atuhu nuran wa izzan wa kashfa hijabin. Tiga sifat ada tu pada taat. Pada taat itu jadilah ia cahaya, nur, kemudian kemuliaan, izz, kemudian kashfil hijab, membuka hijab. Lepas tu lagi banyak dia buat amal, nur dia lagi terang. Hijab dia makin nipis, kemuliaan dia makin terserlah di sisi Allah Ta'ala. Jangan sisi manusia. Manusia kadang pandang ni tak betul, yang baik dia tak baik kan. Sebaliknya pula adalah maksiat, itu dipanggil apa? Kegelapan. Maksiatun wa zulmatun, wa zul, gelap, hina. Mana sebaliknya pula adalah maksiat, kegelapan, kehinaan, itu menjadi hijab antara engkau dan antara Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat dia maksiat, dinding. Betul dalam hadis Nabi kata nuqtatun sauda. Satu maksiat dia buat, satu bintik hitam dalam kalbi. Buat lagi, berakhir ran karat. Lepas karat, bom bocor. Tahu bocor? Kalau bocor dia apa begitu dan murtad lah tu bocor tu. Habis tu tak boleh pakai. Bocor iman.
Dan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghalang engkau untuk menyaksikan kebesarannya, melainkan kerana engkau tidak menjaga had sakatannya dan engkau sangat sibuk melayani dunia ini, ya. Walakin ma manak min asyhud, Allah Taala tak larang sekat kita daripada musyahadah, illa melainkan dia alami wukuf. Engkau tidak buat wukuf. Kalau nak Syaban dia ada istilah wukuful qalbi. Ya, wukuf tu mana apa? Kita menghentikan qalbi kita menghadap tepat ke dia. Itu panggil wukuf. Ya, ada wukuf zamani, ada wukuf qalbi, macam-macam dia. Masuk ajaran tarikat boleh faham kan. Ini orang sebut tarikat ada nas tu. Wah, ada nas tanya. Habis tu. Tidak malang engkau untuk menyaksikan kebesaran. Kali handphone padam pergi kuliah. Bawa dia adab mengaji. Untuk menyaksikan kebesaran dan melainkan kerana engkau tidak menjaga had sakatan. Li adami wukufika ma'al hudud. Sakatan-sakatan dua. Yang kedua istighaluka bihazal wujud. Yang kedua penyakit dia apa? Istighal, mana sibuk melayani dunia ini. Sebab tu dia suruh kita istighal billah. Ya. Terus dia amat dia kata apa? Pertama sekali jalan ke Tuhan kau mesti ada istighalu qalb billah. Mana istighal berikan tumpuan betul-betul qalbi kita dalam semua ibadat kepada Taala. Kalau tak tumpu jawab ni ibadat kita jadi sarung kan. Tumpu zahir dan batin. Sampai kita cek dapat tak manis. Bermakna kalau manis ibadat tak dapat, bermakna istighal dia masih cacat. Tumpuan dia masih tak sempurna. Dia confirmnya kalau sempurna memang cantiknya. Manis akan dapat. Ya, lepas manis dia akan pergi apa? Rindu. Apa rindu boleh buka hijab. Rafa' tulis hijab. Ya, dia buka hijab, kemudian manis ibadat dia tak cek, tumpuan dia ibadat dia tak cek. Buat lebih lewa, ya Allah bukalah hijab. Weh, senang ni jalan tak kena. Buka hijab tu nombor 3, nombor 4. Nombor 3 dia mesti dapat rindu. Sebelum rindu mesti ada manis. Sebelum manis mesti ada fokus. Tu kaedah dia. Ibadat semua tu ibadat. Kita mengaji pun kena fokus kan. Ni live yang bila sebut orang sibuk buat live, dia sibuk apa dalam live komen. Tak payah komen lah, lebay kau dengar je. Ni sibuk. Lepas tu komen tu nak jawab pula. Kitab tengok kan. Mengaji tunggu je kau marah tu. Ya, kalau bercakap dia tutup kitab dia balik. Pantang beradab kita ketika mengaji. Yang kita mengadap tu kalamullah, kalam rasul, kalam awliya. Jadi beri tumpuan betul-betul, barulah nur dia masuk. Ni kau sibuk nak buat komen-komen, kau buat kitab sendirilah kan. Kau dengar tu. Siapa yang dengar live dengar. Nasib engkau. Ya, aku balon aku tak kira apa, aku balon ni. Kau nak dengar live dah. Kau tak nak tutup live tak payah dengar. Habis cerita senang. Ni orang bahas kitab Allah, hadis Nabi, kalam awliya, kan jalan orang kan. Orang sibuk barang, kau sibuk nak komen-komen. Tak payah komen lah. Yang dah ada tu pun dah cukup lah tu. Kitab ulama susun dah cukup, tak payah nak komen lagi dah. Komen dalam kau tu betul kan. Baru kau boleh sampai ke Tuhan. Tengok tu istighal. Istighal apa? Tumpu. Orang mengaji kau tak tumpu, kau sibuk nak komen. Tu tak ada istighal. Istighal billah. Tumpu tu betul. Baru nur hati kita terterang. Habis. Jadi apa tuan-tuan? Ditambatkan kemuliaan, apa lagi? Nur, kasyaf dengan apa? Taat. Ditambatkan kehinaan, zulma, gelap, hijab dengan apa? Maksiat. Tu cukup lah tu, besar tu. Tuhan tak sekat kita, tapi kita sendiri tak erti nak mewukufkan kalbi kita dengan Allah Ta'ala. Wukufkan kalbi dengan Tuhan, bersinarlah dia dan terbuka lah. Jalan ni jalan buat kerja. Faham tak? Jalan sufi adalah jalan buat kerja, bukan jalan buat mengecil temberang tadi. Dan temberang yang berceramah banyak-banyak dalam tak buat, kati berkeladak apabila tak sampai. Tarjun najata walam tasluk masalikah innas safinata la tadri ala liyabasi. Kau mengharapkan kejayaan tapi kau tak ikut jalan. Kau tak buat kerja, tak jalan tak ni. Sebab tu bila kita pegang kitab-kitab awliya tasawuf ni, dia mesti cari jalan tariqah. Sebab jalan tarikat menyusun adab. Dia buat ibadat, tapi bila ada jalan tariqah, dia disusun adab, mursyid dia akan turun, syekh dia akan susun adab-adab yang diambil pada guru-guru sampai kepada Rasulullah SAW. Itulah cerita dia. Bila ada adab, dia cepatlah kita singkat hijab.
Kan? Habis. Mana apa sini? Tumpukan kepada taat. Ya, buat taat secara penumpuan, bukan sekadar buat biasa dak. Ya, buat tumpu betul-betul. InsyaAllah dia ada kehasilan yang besar diberikan oleh Allah Ta'ala. Iza asa waladuka fa'adibhu bisyar'i wala taqta'hu bal qabilhu bil ubusati liyakuffa anil maksiyah wa aksara ma yadkhulu 'ala al-mu'min ad-dakhil idza kana 'asiyan fa imma an yafdahuhu wa imma an yastahzi'u bih fa idza fa'alu zalik faqad akhta'u at-tariq. Dia nak tengok jalan, nak tunjuk jalan, kita buat didik betul lah, betul tengok. Apabila seorang anak kamu melakukan maksiat, sama ada anak jasad atau anak roh. Anak roh, murid dengan guru, mursyid tu anak rohani, mimpin kan, bapa rohani ke. Ada pun anak biasa, anak kita kan, yang kita beranak ni. Naklah engkau didik, anak tu perlu didik kan. Ya, jangan jadi ibu bapa yang hanya pandai berah. Kalau beranak lembu pun lagi pandai beranak kan. Ya, dia kena jaga anak tu. Sebab apa tu? Semua tu akan disoal di mahkamah qadi Rabbul Jalil. Apa kau didik anak kau dulu? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Tiap-tiap kamu tu penjaga, kamu semua akan disoal. Lagi besar kita jaga, negeri lagi besar, negara lagi besar. Oh, kalau kita punya tak terpikul, tu Islam Mi'raj kita sambut kan, ada jenis orang pelik. Atas belakang kita lebih pikul, tambah lagi, lebih pikul, tambah lagi. Ni amanah untuk diri kita pun kadang sengit nak pikul, pergi ambil amanah lain, bergebut lah tu. Sebab apa dia gebut? Sebab dia income. Tu dia kira bergebut pun kan. Apabila seorang anakmu melakukan maksiat, maka hendaklah engkau didik dengan ajaran syariat. Jangan didik dengan ajaran lain, sekular ke apa, jangan. Syariat dia dah ada siap ya. Apa makna dia menyimpang daripada jalan Allah Ta'ala, buat lagu maksiat? Yang disuruh dia tak buat, yang dilarang dia buat. Itu mana maksiat ya. Jadi mana kita didik dia dengan betul. Baik sini. Lihat lagi, lihat. Hendaklah engkau didik dengan ajaran syariat dan jangan engkau menghalaunya. Kan? Anak kita buat salam, kau keluar rumah ni. Aku tak nak tengok muka lagi. Jangan. Orang tu dah rosak, kita halau lagi rosak dia nanti. Kan? Apa jadi lagi teruk. Jangan halau dia. Didik dia dengan betul. Bukankah zahir kemarahan, ya, bahkan zahirkan kemarahan dia. Ya, lepas tu nak cenglang mata kan, gigit kita biar dia rasa takut. Ataupun gantung botan, lepas tu suruh kan. Muru auladakum bisalat idza balagha as-sab. Wa tibuhuna idza balagha al-ash. Suruh anak kamu sembahyang apabila umur 7 tahun. 10 sesah dengan botan. Tapi darbat tak dipukul, mengajar adab. Jangan pakai belantan mampu budak. Jadi maknanya ada adab. Biar tu budak tu akan fikir, dia ada otak dia fikir. Dosa lain tak bunyi teruk, salah lain tak bunyi teruk, tapi buat salah tak sembahyang, betapa kena senyap. Kita tahu sembahyang tu benda besar. Sebab sembahyang tu silatun bainal abdi wa rabbih, kontak antara hamba dengan Allah. Tak ada arti manusia hidup bila kalbi kontak dengan Tuhan terputus. Tak ada arti, habis rosakan. Habis. Bahkan zahirkan kemarahan itu ketika bertemumu, supaya dia berhenti daripada melakukan maksiat. Buatan kita kecil, kita biasa muniatul musalli kan. Kalau anak tak sembahyang, kita akan marah dia lebih daripada orang rosakkan harta kita. Kalau orang curi duit kita 100,000, orang robohkan rumah kita, macam mana marah kita. Dengan tak sembahyang lebih daripada tu lagi. Sebab tu hak dunia ni lebih besar akhirat ni bawa. Kita marah betul-betul sampai budak tu rasa takut. Barulah didirikan sembahyang. Ini kat sekolah cikgu tanya kau sembahyang? Tak. Pasal sembahyang? Bapak saya pun tak sembahyang. Bapak kau lembu ke apa? Berat dia. Ya. Banyak perkara asing ya berlaku ke atas seorang mukmin. Banyak perkara yang berlaku apabila dia melakukan maksiat. Ada kala mereka membuka aib, dia buka aibnya, dan ada kala mereka memalukannya. Orang buat maksiat, kita buka aib dia, dedah sana. Ya, kita tak selesaikan. Patutnya bila tahu orang tu silap, kita selotokkan dia, betulkan dia. Jangan kita malukan dia. Budak, kalau anak kita kan, dia buat salah, kita malu ke depan ramai. Akhirnya dia berkata, oh aku dah nanti aku jadi jahat dah senang lah. Sebab orang semua dah tahu aku jahat kan. Jangan jadi.
Jadi kita panggil dia one by one, terus. Sekarang lagi senang pakai hantar WhatsApp je. Seorang tak dia baca seorang-seorang. Kan? Oh, dia mudah berubah. Dia baca seorang-seorang, dia ada keinsapan. Ini kita jerit depan orang ramai, malu dia. Bila dia malu macam, dia peras kan, dia buat perangai sudah. Itu cara Islam didik cantik. Ya. Bila dia melakukan maksiat, ada kalanya membuka aib dia, ada kalanya mereka memalukan dia. Maka bila mereka melakukan demikian, sungguhnya mereka telah tersilap jalan, ya. Jalan tarbiyah, jalan mendidik itu dia tersilap. Ya. Tengok Rasulullah SAW bila seorang badui kencing dalam masjid kan. Depan Rasulullah kencing masjid kan. Akhirnya apa? Sahabat dan semua dah nak marah. Dia kata biar. Satu kalau kau segerakan dia lagi satu masjid lagi teruk. Kan? Dia pula sakit nak, jadi lepas tu buat didik dia dengan cara betul. Habis. Jadi maknanya apa? Syarak memberi pemantauan kepada kita supaya sentiasa berhati-hati di atas orang yang kita akan kena soal di akhirat besok. Berakhirat hari yang paling mengeri tuan-tuan ni. Di antara dinamakan dia apa? Yaumatun za'ur ra'fah. Akhirat ni hari yang dicabut perasaan kasihan belas. Apa maksud dia? Maksud dia anak dengan bapa, isteri dengan suami, hubungan yang paling rapat. Sana tak ada. Masing-masing nak lepas diri. Kalau isteri atas dunia buat silap, tak tudung kepala, tak pakai tutup aurat, laki biar. Besok kalau kaki nak masuk syurga, bini ditarik. Ya Allah, kau tarik tu dolar. Dia tak panggil nama isteri, suami dia dolar. Apa atas dunia aku tak tutup aurat, dia buat biar. Dia wirid zikir sampai nak putus tali tasbih. Aku tak tutup aurat, dia biar. Ya kan, terik dia terik kan. Tak ada suami isteri, masing-masing dah nampak julangan neraka habis dah. Ya, masing-masing kira nak lepaskan diri kan. Itu mana hal yang sangat mengerikan. Ya, dia rapat kami hira atas dunia. Tak ada. Sebab apa? Itu nak bayangkan kedahsyatan akhirat tu baru belum lagi neraka kan, baru nak tengok dia buka dia besok dalam macam tu. Apa lagi azab sana. Kalau tidak orang kafir bila tengok kan binatang-binatang, lembu, kambing bergaduh, yang ada tanduk dengan tak ada tanduk. Bila sana tuan pusing, yang ada tanduk pula tak ada tanduk, yang tak ada tanduk atas dunia pula ada tanduk. Dia rembat dah kan, cukup je mati. Kalau mati kan dia dan jadi tanah. Bila orang kafir tengok tu dia kata apa? Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, jadi kelakuan macam tu. Makna apa? Nak tutup cerita mana ada tu depan tu jawab. Itu maksudnya ya. Sehingga orang kafir kata nak masuk neraka, ya Allah aku tak sanggup duduk di padang mahsyar. Matai sedengkal tuan, bertindih berau dahsyat. Cari Nabi Adam 1000 tahun. Minta syafaat. Nabi Adam kata nafsi aku tahun. Cari Nabi lain 1000 tahun. Nak boleh sampai ke Rasulullah beribu tahun kan. Situ dah cukup dah. Orang kafir kata neraka, dia tak tahu neraka lagi dahsyat ya. Ini kehidupan sana dahsyat, hebat tuan ni. Kemudian iza asal mu'min faqad waqa'a fi wahlatin azimatin wa tariquhu an taf'ala ma'ahu kama fa'alta ma'a waladik indal isyani tu'ridu anhu fil zahir wa takunu rahiman fil batin wa tatlubu lahu du'a fil ghaib. Apabila seorang mukmin melakukan maksiat, ya, mukmin habis dia buat maksiat juga. Bukan Nabi kan. Ya. Sebab jangan ukur orang, kadang-kadang dia kata, wah, orang ni kata dia amal tarikat, habis perangan macam ni. Tarikat lain, orang lain. Sama dengan Muslim dengan Islam. Islam agama, Muslim tuan dia. Ya, jadi jangan kita nak salahkan Islam apabila orang tu buat silap. Yang buat silap orang, bukan agama. Agama lain, Muslim itulah lain. Itu maksud dia. Sebab tu di sini kata wahai orang beriman, ya, apabila orang beriman melakukan maksiat, ba'annas la yakhlu an khata' wa nisyan, selama nama di manusia dia tak sunyi bersalah dan tersilap terlupa tu biasalah. Wali mau dia tersilap, tapi silap dia macam tak silap. Sebab apa? Dia cepat kena cepat dia taubat. Tu. Ya, ni dia peram dosa macam perkasam. Ni habis ini hancur lulur dia je. Apabila seorang mukmin melakukan maksiat, sungguhnya dia telah jatuh dalam satu keadaan yang amat getir. Sebab tu di padang di titian sirat besok, nak tahu kita atas sirat gambaran dia besok macam mana kan? Ni atas dunia. Atas dunia gambaran kita. Mana seorang bila berjalan atas sirat, ada yang jatuh bangun tapi lepas. Ini orang yang kena maksiat cepat dia tobat. Dia buat maksiat ibadat dia jatuh. Bila dia tobat dia bangun balik. Dia buat maksiat dia jatuh balik, dia tobat dia bangun balik. Yang tak sempat tobat tu yang lesap ke bawah terus. Dan pengait pula malaikat khas.
Dia ada kalalib ya. Orang melintas satu pengait malaikat ke jadi kait orang tu. Siapa yang kena kait, kaki dia berdesuk ke bawah. Siapa dia yang kena kait? Orang yang reda di dunia, diri dia dikait oleh maksiat dan mungkar. Dia reda, jawab malaikat kait, berlesak-lesuk, dia terkejut tuan-tuan ni. Allah karim. Jadi dalam keadaan sangat getir, bila dia jatuh tu, maka jalan untuk engkau menegur ni ialah engkau melayani ni seperti mana anakmu melakukan maksiat. Macam mana anak kita silap, engkau berpaling daripadanya secara zahir. Mana secara zahir kita tunjukkan kita punya tak setuju, marah dengan dia. Namun engkau sangat mengasihi dia. Hati kecil kita sayang dengan dia. Kita doakan dia dan engkau sentiasa mendoakan dia di belakang ni. Pada antara doa yang mustajab ialah doa bizahril ghaib. Kita doakan orang tu pun tak tahu. Terbangun malam, ya Allah, engkau berilah hidayat pada itu. Ya Allah. Dulu satu forum penerangan daripada Kelantan, dia arwah dia Ustaz Omar apa? Ya. Ustaz Omar apa? Tak teringat nama dia. Dia buat satu. Jadi masa soal jawab kan, seorang tu garam. Dia kata dia ni jiran saya teruk lah. Ustaz gini. Ustaz pun tanya balik, berapa kali kau bangun malam awak doakan dia? Tu tak ada lah, engkau bersama. Melepuk kena dan kau bum dia, sedangkan kau sendiri tak doa. Kalau kau tak doakan dia, kau tak cukup kasihan dengan dia. Kalau kau betul kasihan dengan dia, kau bangun malam cari waktu yang mustajab doa tu, minta ya Allah bukalah pintu hidayat, berilah petunjuk pada dia. Bahawa betul kita sayang. Sebab Imam Ghazali punya uslub, tiap-tiap kali kau nampak saja muka orang kafir, kau doa ya Allah masukkanlah hidayat, mudah-mudahan dia masuk Islam. Tu enggak. Jadi kita tengok dia pun dapat pahala kan. Kita tengok ni neraka mana masuk Islam. Wah, dia pula tu. Ya, minta petunjuk. Kalau orang kafir pun minta petunjuk, kalau orang mukmin yang silap lagilah kita minta petunjuk doa dengan dia. Kita marah tu bukan marah sampai ke dalam. Marah sebab nak menunjukkan benda tu tak betul, tapi dalam kita kasihan dekat dia, ya, agar sama-sama dapat masuk ke dalam syurga Ta'ala. Sebab tu sifat Rasulullah lagi tak dapat, kalau boleh semua umat dia nak dimasuk dalam syurga. Itu sifat kasih sayang baginda sallallahu alaihi wasallam. Habis itu dia kata wa tatlubu lahu du'a fil ghaib, dan kau minta doa dia ketika dia tak tahu. Dia doa mustajab ni. Dia biasa doa, kadang-kadang orang dah suruh syaitan doa, itu disuruh kan. Dia buat pula dia masuk lapik pula, wah dia lupa semayang hajat. Yang pula tengok pula, oh ni banyak sikit, semayang lama sikit. Macam-macam lebih. Ni tak, dia tak ada suruh, tak ada apa, kita ikhlas betul-betul bangun malam terus kita fokus kat dia. Tu doa tu mustajab. Kemudian wa kafa bika jahlan antahsuda ahlad dunya ala ma u'tu wa tushghila qalbak bima indahum. Ni banyak ni. Fatakuna ajhala minhum li'annahum ishtawalu bima u'tu wa anta ishtaghalta bima lam tu'tah. Cukuplah engkau dianggap seorang yang jahil bahawa engkau berhasad dengki dengan ahli dunia. Wah, ni semua ada dunia dengan kemewahan dia yang dikurniakan pada mereka, dia dapat dunia kan? Dan engkau menyibukkan hati dengan kemewahan mereka. Kita marah dia, wah ni ahli dunia, tapi dalam hati dia, aku dapat aku dia pun sama juga. Ya, zahir dia kononnya macam dia zuhud, tapi dalam ketika itu engkau lebih jahil daripada mereka. Kerana apa? Mereka sibuk dengan kemewahan yang dimiliki, sedang engkau pula sibuk dengan perkara yang tidak engkau miliki. Maksudnya apa? Jangan gantungkan kasih makhluk dalam qalbi. Qalbi kita kena infirat, menunggal dengan dia je. Di mana saja tempat tu suruh zikir Allah, jangan putus. Allah jalan dan kalau zikir lisan ni kadang-kadang dia putus. Kita sikit la ilaha illallah, kalau berniaga punya dan tuan minta sekilo, tak kena minta 10 la ilaha illallah, betul macam toki. Kan minta sekilo dia tu zikir kan. Kalau zikir Allah tak apa, kita berbual-bual dalam jalan kan. Tuan dulu dia nak tu ya. Tapi kalau zikir yang tetap terus dalam Masjid Madrid pun, tapi si Madrid dia main zikir apa? Nabi Isbat. Dalam Ahzab dia kata bawa zikir la ilaha illallah daiman fi qalbi, kekal dalam hati kamu jalan.
Kena caban dia zikir ismu zat. Allah, Allah. Yang penting biar ada zikir. Jangan putus entah ni. Jasad dengan makhluk, qalbi dengan Allah. Baru dia cantik. Itu pakaian sunnah besar Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Kemudian nutar mudu ainuk patu'a li juha wa ma sababu zalik illa annaka innaka zukta biha lazzatad dunya patu'a li juha hatta la yafutaka nazar ila mustahsanatiha. Ketiga mata engkau sakit. Syekh Ibn Athaillah bagi buat banyak kiasan-kiasan. Dia ada ilmu jenis apa? Direct cakap. Ada kala jenis kiasan. Quran pun macam tu. Perbandingan. Sekarang dibuat misal, mata kamu sakit, pasti engkau akan mengubah. Mati jumpa pakar mata pun tak kan? Tiadalah sebabnya melainkan engkau telah menikmati kelazatan dunia dengannya. Jauh dia konang tadi. Quran itu engkau berusaha mengobatinya supaya tidak hilang nikmat melihat keindahan-keindahan dunia. Faham tak? Engkau sakit mata sebab mengobat. Sebab apa? Sebab kita dah dapat nikmat lazat melihat. Jadi kalau terpadam pun rasa satu kesiksaan bagi kita. Puas kita ubat juga. Tapi jaga tu. Dan dalam punya mata tu kalau rosak, sana tak nampak tu lagi berat. Macam maknanya. Kalau kita ubat yang luar, yang dalam pun kena ubat sekali. Sebab rohani dengan jasmani, rohani lebih mahal, rohani lebih hebat. Jadi kalau jasad yang luar ni pun kita bukan main jaga, maka yang dalam lebih lagi. Itu maksudnya. Jangan diterbalik, yang luar pula jaga, dalam dibiar. Habislah. Itu rugi mana. Macam mana makna kita bimbang supaya tak dapat melihat nikmat-nikmat. Jenis nikmat dia banyak. Ada jenis pandangan, ada jenis pendengaran, ada jenis cita rasa. Ada yang luar, ada yang nikmat masuk dalam perut, macam-macam ada yang dan. Jadi nikmat zahir, yang batin lagi besar. Mana kalau zahir pun kita bimbang, maka yang dalam lebih. Pada dalam kita Tuhfatul Murid Syarah bagi Syekh Ibrahim Al-Laqani, apa sahaja jenis pembasuhan yang kamu buat, kamu basuh baju, kamu basuh kereta dan sebagainya, kendaan kamu, maka jangan lupa yang dalam tu lebih besar dibasuh. Sebab dalam tu tempat tilik Allah Ta'ala. Yang luar bajunya kita basuh tu tempat tilik orang. Kalau dengan orang pun kita rasa malu, dengan Allah lebih lagi maksudnya. Qala mu'alif wa tarmudu basiratak arba'ina sanah fala tu'alijuha. Ini buat. Wa'lam anna umuran dhiyya'a awwaluhu hariyun an tahfaza akhirah. Dan ketika hati nuranimu, roh kita tu menderita sakit selama 40 tahun dan derita dia sakit, kita punya basirah, mata dalam. Hati tu mana masa dalam. Tadi basar, mata luar. Mana mata dalam menderita 40 tahun. Dia menderita sebab apa? Sakit. Apa sakit dia? Maksiat, mungkar. Itu sakit dia lah. Dia buat maksiat memang terjejas dalam. Akhirnya dia tak boleh nak berjalan jam dan 40 tahun lah tu. Tidak pernah berusaha pula engkau nak mengobati. Kalau penyakit mata, kita jumpa pakar mata. Yang penyakit dalam jumpa lah pakar dia. Siapa pakar dia? Ialah arifina billah, para arif, para awliya. Jadi tulisan-tulisan ni kan banyak kan. Ini di antara dia. Ini obat kita baca sebenarnya. Di antara dia. Dan bersama dengan dia, didikan dia dan seumpamanya. Dan ketiga hati nuranimu menderita. Jika nak tahu sakit tak sakit, kita nak buat ibadat, dia rasa berat. Dia sakit ni. Buat kan tapi berat, dia malas, lebih teruk jam, atau lagi teruk. Sebab kalau kita rasa begitu, maknanya cepat itu. Iza lam taqwa ala qiyamil lail wa siyamil nahar fa'lam annaka maqbulun qad qabbalat kahatiatu. Bila kau rasa, kata Syekh Daud At-Tai dalam Minhajul Abidin, bila kau tak mampu nak bangun malam, berat dia kata dan. Kalau dia kata kereta kita pencuri masuk rumah kita ke dapur, bongkar dia bangun dan pukul 3 melenting ni. Dia pun dapat gaji pula, pun ambil keluar beg pula silap gantung 30,000 dalam. Dia buat pasal kata. Melenting dia bangun. Tapi Tuhan panggil wa minal lail fatahajjat bina, bangun setengah malam bangun. Okey. Waya giat buat alasan kan. Itulah nafsu kita punya jahat. Jahat nafsu kita yang menjauhkan kita dengan Allah. Itu maknanya. Yang paling kelakar dia tipu kita bila nak bangun. Kita sadar pukul 4 kan. Dia rasa orang semua tidur. Dia kata Khailun tawid, tidur je lah malam panjang.
sepatutnya kita bangun pukul 4 tu, kita buka mata, kita kena ingat saat ini dah banyak orang menumpahkan air mata kerinduan dengan Allah. Wali-wali tengah bersedap, kau membongkam ada macam tu. Dia dengar, orang belum terahim lagi. Kan orang terahim belum bang, kan dah bang belum kamat. Maut dia. Dia pandai dia bisik kat telinga kita. Cuma bila urusan akhirat, jangan banding dengan orang kena bagi orang atas. Ini iman kita, amal kita banding Abu Lahab, memang lebih baik kita. Banding para sahabat tu, baru tahu jauh kita, wali-wali tu jauh kita. Mana bila kita buka mata sedar, terbuka aja mata sedar, ada ulama wali-wali yang tak tidur 40 tahun pun dia. Ya, dia tengah berlazat, kita pula nak dapat makrifat, orang tengah berlazat bongkak gitu. Ya, mana dapat entah ni. Tu. Mana tu menupakan apa tu? Ada cedera tu. Dalam dia cedera rohani, bila dia berat tu cedera. Ya. Orang sakit kan, mana nak buat kerja berat. Tak boleh tangan terkehil lah, tengok lah macam-macam. Ni rohani bila terkehil tu jaga tu. Kena banyak obat dia senang kan, taubat sungguh-sungguh tu je obat dia. Obat istighfar wa taubat. Itu dah obat paling besar ni. Sebab tu kalau dia taubat tu betul, maka dosa dia akan dihapus. Bila dosa dihapus, ya, ringan tak? Ringan lah. Sebab inna sikala zunub yamna ila masyiratatillah. Berat dosa tu menyekat kamu nak buat berat dosa tekan. Bila kita bertaubat, dosa tu diampun. At-ta'ib minazam kama la zambalah. Cabut bertaubat sungguh-sungguh, kata baginda Islam, seorang dia tak ada dosa, bersih. Dan ada dosa, ingat tak? Ingat. Tanda taubat kita terima, kita nak buat ibadat tu rasa ingat. Tanda taubat kita diterima oleh Allah. Teman. Kalau rasa berat lagi tu, cek balik tu. Takut taubat tadi silap ke apa. Kan? Orang taubat dengan kalbi, dia taubat dengan lisan ni. Dia tak terkejut dalam. Ya. Sebab taubat dia tak perlu lisan kan? 3 rukun taubat semua dalam. Menyesal semua dalam. Azam semua dalam. Cuma lisan tu kita bantu je lah kan? Ucapan-ucapan dia untuk lebih mentahkikkan ni. Allah. Dan ketiga hati nurani menderita sakit selama 40 tahun. Terbabas dia, langsung tak kena tempat sujud kan, duduk sakit tu. Maksiat pula seronok, langsung tak kena dosa pahala. Itu sangat parah tu. Engkau tidak pernah berusaha mengobatinya. Ketahui sungguhnya umur engkau yang telah disia-siakan peringkat awalnya sepatutnya dipelihara peringkat akhir dengan sebaik-baik. Ya, mana dulu kita dah nampak dulu macam-macam hal kita buat. Ni ujung ni apa, cover dah balik. Betul, amalan zikir pun disuruh kita cover. Ulama kata gunakan zikir yang ada tad'if ganda. Ya. La ilaha Muhammad Rasulullah fi kulli lam. Sekali sebut dia punya pahala sembilan-bilang kelipan mati dan sumpahnya lah. Betul, Rasulullah pernah mengajar sahabat kita, subhanallah adada khalqi. Kata subhanallah sekali, tapi pahala dia adada khalqi sebilang-bilang makhluk. Itu di antara kita gandakan. Sebab sesuai dengan kata Ibnu Atta, umur kamu pula akhir zaman semua pendek pin. Nak jejak 100 dah jarang kan. Kalau 100 tahun dia kata aku ni tak mati-mati dia ni. Panjang. Orang dulu 200 tahun 300 tahun yang main ni. Jadi sesuai dengan tu, mana gunakan apa? Mana amalan yang mempunyai gandaan-gandaan. Dan yang besar kali apa? Qalbi kita. Beri tumpuan, fokus tu makna. Habis. Kemudian kamra'atin kana laha asyaratu auladin mata minhum tis'atun wa baqiya laha wahidun. Jadi maknanya apa? Seorang tadi ada anak perempuan 10 anak. Wa mata minhum tis'atun wa baqiya laha wahid. Alaisat taruddu wahdaha ala wahid. Betri. Alaisa taruddu wahdaha ala wahid wa anta dayya'ta aksara umrika fahfaz baqiyatahu wa hiya subabatun yasirah. Jadi seperti dibuat misal oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, iaitulah seperti apa? Seorang perempuan yang mempunyai 10 orang anak. Tiba-tiba 9 orang daripada meninggal. Ya.
Aksiden berlaku, bam, habis semuanya, tinggal seorang kan. Bayangkan macam mana dia jaga, kan? Tiba-tiba 9 orang daripadanya telah meninggal. Yang tinggal hanya seorang je anak dia. Adakah si ibu tadi akan membiarkan anak yang dia, macam mana kita tengok, mesti dia pantau kan? Ya. Ya, sekarang umur dia tu dah tinggal ujung kan. Yang lain semua dah kena tengok habis. Ya. Dulu aku muda-muda, teruk. Ya. Masih lagi naik muda lagi pun teruk lagi. Ni dah ujung-ujung ni, ujung dah lagi dah. Dah tinggal sikit, mana tinggal seorang je anak kan. Tu maksud ini. Ya. Kata umur dia 100 tahun, 90 tahun habis. Surah masjid tak kenal. Contohnya lah. Ada tinggal belakang sikit. Belakang tadi ni kena kabur betul-betul ni. Ya, nak kabur. Itu maksud tadi. Masa kalau anak 10 orang dah tinggal seorang, seorang ni kalau mati habis tu lah. Dia kena jaga habis-habis. Mana ujung-ujung umur ni kena jaga habis-habis. Dia tak sama kerja kerajaan. Kerja kerajaan bila 60 dia pencen kan. Kita dengan kerja dengan Allah tak, lagi ujung lagi kena speed. Ya, lagi sebab dia penentu. Ya, al-imra bil khawatim, kiraan manusia ialah di ujung umur. Itu kena pondok. Jadi kita sesuai dia ni kan. Semua kita ni bau badan dan bau tanah kan. Betul. Ada bau tanah berliat dengan lumpur tak tahu. Ya. Yang tinggal hanya seorang anak. Adakah si ibu tadi akan membiarkan anaknya seorang dia? Dia akan jaga. Hilang sekejap, mana pergi dia cari, mana pergi budak ni kan. Engkau pula telah mensia-siakan kebanyakan umur. Tu maksudnya. Banyak dah umur. Kalau anak 9 orang bayang, ini umur dia habis. Ya, tak apa, rupa tak tahu kan, ya. Oleh itu peliharalah baki umurmu. Sekarang tinggal sikit lagi, tak besok lusa, wallahu alam. Dengan sebaik-baiknya, yang ni yakinlah ianya sangat sedikit. Dia makin lama makin dekat. Kullu atin qarib, kan? Setiap benda akan datang makin dekat. Oleh kerana itu apa? Anak kita pantau dan gunakan penumpuan, jaga kualiti ibadat dan sebagainya, zahir dan batin, kemas. Baiknya ni peluang sikit lagi tinggal. Syaitan pandai tuan-tuan, dia bohong. Yang akal dengan dia masa muda, besok tu buat ibadat kan. Dah dia akalkan kita. Dah tu pula, alah nanti dulu tak apa sihat. Kan pakcik ni kata nak pergi, tapi tak apa sihat, dah nak mampu kan. Masa muda kau kena akal, dah besar kau kena tipu, habis dah jawab. Nak tu syaitan nak tipu dia. Jahat tuan-tuan ni. Dia pandai mengakalkan orang. Allah. Kemudian dia kata, wallahi ma umruka min awwali yaumin wulidta bal umruka min awwali yaumi araftallahi ta'ala. Sebab ada wali-wali tanya, tuan umur berapa? Anak umur baru 2 tahun. Kau itu betul. Tak, daripada 2 tahun aku mula kenal tuan aku. Yang dulu tak kenal tu tak ada arti. Itu maksudnya. Ya. Orang ni tanya. Dia kata, wallahi demi Allah, ma umuruka min awwali yaumin wulidta. Umurmu tidak bermula daripada hari engkau dilahirkan. Yang itu kita banyak kira kan yang lain. Sebenarnya kira umur yang betul-betul bermanfaat. Baru umuruka min awwali yaum araftallahi ta'ala. Bahkan umur kamu sebenarnya kamu bermula daripada kamu mula mengenal Tuhan. Dia mula kamu sedar daripada kamu menghadap Tuhan. Cek daripada tahun bila agak-agak kita boleh dapat lazat kita dengan Tuhan. Akhirnya dari situ kan. Takut gigi tak beranak lagi kan. Yang masih anyut-anyut lagi. Kita minta tolong tak supaya umur kita umur yang berarti maknanya, ya. Bukan umur yang tidak ada arti. Habis. Kemudian syatana baina ahli sa'adah wa ahli syaqawah. Fa ahli sa'adah satu lagi, iza ra'au insanan 'alal ma'siyatin ankaru 'alaihi bizahir wa da'au lahu fil batin. Wa ahli syaqawah yunkiruna 'alaihi ya tashaffiyan fihi wa rubbama salamu irdahu. Sangat jauh beza antara ahli sa'adah, mana orang yang ahli kebajikan, dengan ahli syaqawah, mana orang yang kecelakaan. Apa beza dia tengok ini? Ahli sa'adah, mana orang yang baik, orang dapat kebahagiaan dunia akhirat. Apabila melihat seorang melakukan maksiat, dia tengok atau lakukan dosa, bulan puasa tak puasa kan, sembahyang tidak, dia akan menegurnya secara zahir, dia tak biarkan. Kemudian dia mendoakan secara sembunyi. Itu dia. Mana kita ada betul-betul perasaan, kita doakan tu orang tak tahu, tu menandakan ikhlas di dakwah tu, siap boleh jadi baik. Sebaliknya ahli syaqawah pula, orang yang tak elok ni, ahli kecelakaan ni, pula menegur untuk melepaskan kebencian daripada geram kan.
Kau ni buat gini, oh teruk tengok bom dia tali kawan. Dia tak ada doa pun tak ada. Mana dia lepas geram. Kita jangan macam tu kebanyakan kita macam tu geram tengok. Betul dia lepas geram. Allah. Dan mungkin juga mereka menjatuhkan maruah ni. Kadang-kadang dia habis jadi depan orang ramai. Sebab sifat Islam dia nak dua ni, mengesan masalah dan menyelesaikan. Jangan kita nak timbul masalah, bum batu, jalan selesai tak ada. Kan? Islam tak nak. Islam nakkan apa? Penyelesaian itu dilakukan. Sebab tu disuruh kesan. Bisa tak lama lagi Ramadan kan? Ya Allah. Di Ramadan disuruh kita kesan macam mana perasaan orang yang dalam kesusahan, tak makan tak apa, rasakan lapar ini, buat tindakan apa tindakan? Zakat keluar, tu paling tidak tu isyarat. Jadi kita keluar zakat tu isyarat. Setelah kita kesan, maka kita buat tindakan membantu. Arti Islam nak macam tu. Itu maksudnya itulah ya. Jadi kalau kita tengok orang yang tersasar jauh, kita doakan dia dan kita tarik dia pada jalan Allah Taala ya. Itu cara dia lah ya. Dia ada satu cerita kan, seorang tu tak pergi semayang. Jadi kawan yang kata nak tarik dia pergi masjid macam mana ni, kalau segar-segar kan dia membantul tarik kan, cari kontak dulu. Oh, di kaki tanam pokok. Dia pergi ke rumah. Oh, cantik buah pokok ni tuan. Mana ambil baju ni? Habis tu datang lagi, mana ambil benih? Dah kawan tu dia masuk masjid. Macam tu lah tarik bagus kan. Dia datang, kau ni tak semayang macam dajal kau tu. Bongkau dia lagi. Bongkau. Dia tengok kita boleh cabut lagi tu. Rapat ni, cari jalan daripada rapat. Dia tanam pokok. Dia cerita buat pokok. Minta benih lah, apa beli. Mana-mana dia dah rapat, dia oleh kita. Ajak lah dia. Kan? Akhirnya dapat dia duduk dalam masjid. Itu cara uslub dia kan. Habis tu. Aku nak kata pal mukmin man kana nasan ila akhi wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin ala alihi wa maghfirana ya rabbi inna akhir. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ya Rabb. Ya kan abah ni boleh tak boleh dia masih tanya sebelum puasa lah semua saya apa nak boleh boleh buat jalan